أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa Ketua Quran Masjid Taman Damai Jaya, sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rapatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, sebaik-baik hari kata Nabi kita menyaksikan matahari terbit. Kerana kemuliaan Jumaat ini bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu detik, satu saat sepanjang hari Jumaat ini yang mana kalaulah waktu itu kita berdoa tepat pada masanya dan betul-betul mengenai masa yang Allah takdirkan yang paling afdal doa jadi mustajabkan, maka doanya akan diterima. Mudah-mudahan itu sebahagian daripada peluang yang akan kita rebut. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan waktu yang paling mahal hari Jumaat ini ialah di antara dua khutbah. Khutbah pertama dan yang rehat seketika sebelum khatib naik mimbar yang kedua atau khutbah yang kedua, itu merupakan waktu yang sangat mustajab doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat mati Allah sekalian, InsyaAllah pada tengah hari ini sebelum kita salat Jumaat, mari kita berkongsi hal berkaitan dengan syafaat dan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Bila kita bicarakan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan, macam mana agaknya peluang yang bakal Allah beri kepada kita untuk menerima satu pertolongan yang sangat besar nilainya dipanggil syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah hadirin sekalian, ketika mana Nabi pernah berbicara dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi cerita setiap nabi yang Allah utuskan di muka bumi ini 124,000 nabi. Maknanya tolak Rasulullah seorang 123,999 orang. Nabi-nabi ini Allahnya Nabi nyatakan apa? Allah berikan mereka satu peluang. Ada tak doa yang kamu nak pohon dan dimustajabkan oleh Allah? Maknanya mintalah apa saja, kamu akan dimakbulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi telah pun pohon kepada Allah semasa di dunia. Namun untuk aku, kata Rasulullah, aku simpan tawaran itu dan aku pohon kepada Allah, wahai Tuhan, untuk bahagian aku ni, aku akan mohon esok di hari kiamat semata-mata untuk umatku. Itu kisah yang pertama. Kisah kedua, lanjutan daripada cerita itu tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti bila mana manusia berhimpun di padang mahsyar, ketika itu manusia masing-masing memikirkan bagaimana nasib berada di hari kiamat itu, mahsyarnya macam mana, pertolongannya bagaimana. Maka dinyatakan itulah waktu yang Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh yang sangat lama. Kat mana Nabi sujud tu? Di padang mahsyar. Kalau kita baca kisah Nabi, kalau sembahyang sunat dekat rumah pun dah terlalu lama, seperti mana diceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lamanya Nabi sujud tu, tak ada orang sujud lama seperti Nabi. Tapi di hari kiamat lebih lama daripada itu. Sampaikan ketika itu dipujuknya Nabi. Nabi dipujuk oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, sebab Allah turunkan arahan kepada malaikat, wahai Jibril, kamu beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-Ku yang paling dikasihi yang tengah sujud itu
bangkitlah. Suruh dia bangun. Kenapa suruh bangun? Bangkitlah. Allah pesan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, dan kau beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pohonlah apa sahaja yang diminta dekat hari kiamat, pasti aku akan tunaikan. Maka bila Nabi bangkit daripada sujud yang terlalu lama itu, disitulah bermulanya, ya Allah, Nabi pohon, izinkan aku untuk berikan syafaat kepada umatku, ya Allah. Allah nyatakan isfa' tu syafa', berikanlah syafaat. Sesungguhnya siapa sahaja yang kau nak berikan bantuan dan syafaat itu akan diperkenankan. Baik, maka dalam cerita syafaat ini kita maklum Nabi SAW memang akan tolong semua orang. Semua Nabi akan tolong. Sebab kiamat ini, sedang jemaat sekalian, benda yang sangat sukar, benda yang sangat susah. Setiap daripada manusia akan lalu nanti macam-macamlah proses di padang mahsyar itu, yang disebut oleh Allah dalam Quran ada, maupun baginda Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka oleh kerana sukarnya peristiwa di hari kiamat itu, kita bayangkan macam ni je lah. Imam Qurtubi pernah sebutkan, kalaulah manusia dihidupkan, dibangkitkan dekat padang mahsyar untuk nak menunggu, nak tunggu saat manusia pertama dipanggil untuk ditimbang amalan. Dah berdiri semua sekali ni, yang kita tak tahu berapa jumlah manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, tak tahu berapa ramai ni. Nak tunggu sampai dipanggil orang pertama, maknanya mula bicara. Berapa lama dah berdiri ataupun menunggu? 50,000 tahun. Kita hidup tahun Masihi pun baru 2022 tahun. Nak tunggu 50,000 tahun, bukan untuk hamba tu dipanggil, untuk mula orang pertama dipanggil. Apa cerita orang yang selepas daripada itu? Dan berapa ramai lagi manusia akan ditapis seorang demi seorang. Kerana itu, kata Imam Qurtubi, tak ada cara lain melainkan kita memang kena minta sungguh-sungguh supaya di hari kiamat kita di antara yang dipanggil Nabi SAW untuk mendapat syafaat. Persoalannya, kalau daripada Quran, daripada hadis memang Nabi nak tolong kita pun, itu benda yang dah pasti Nabi akan tolong. Sekarang ni mari kita cari jalan macam mana agaknya pertolongan itu akhirnya kita dapat. Saya bawa satu analogi perbandingan kita dekat dunia ni. Kalaulah kita ditawarkan dengan adalah bantuan-bantuan yang akan nak diberi oleh siapa-siapa lah, dermawan-dermawan yang nak bagi kita, ataupun mungkin katalah kerajaan kata okey, kita nak bagi bantuan sekian-sekian, tak kira lah yang 500 ke yang 1000 ke, macam-macam bantuan yang kita dapat ni, mesti ada proses dia. Kamu layak ke tidak? Layak. Sila isi, ini borangnya, ini tanda tangannya, hantar dekat mana, pastikan isi borang tu betul, jangan salah, nombor akaun banknya betul. Untuk apa ni? Kerajaan nak bagi bantuan, kena isi betul-betul ni, jangan sampai salah nombor dan sebagainya. Nak bagi tak? Memang nak bagi ni, pastikan kita kena isi betul. Kisah perbandingan di hari kiamat, Nabi pasti nak tolong. Tinggal lagi kalau tadi cerita perbandingan dekat dunia, kita kena isi borangnya. Hari kiamat itu memang kita kena cari betul-betul jalan yang paling selamat. Yang inilah laluan yang kalau kita ikut betul-betul, insya-Allah hujungnya mendapat syafaat Nabi SAW. Sebab itu selalu kita minta dengan Allah, doa kita malam Jumaat lepas baca Yasin, kan, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Yang lurus ni siapa? Untuk dapat syafaat ni siapa dia? Ma'alladzina an'amta alaihim. Wahai Tuhan, kami nak masuk dalam kategori orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka ni. Golongan ini pasti dapat nikmat. Minan nabiyyin, golongan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Ujungnya apa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Berbahagialah kalau kita termasuk dalam kelompok yang dipilih oleh Allah tu tadi. Kita mungkin amalan kita tak berapa banyak, tuan-tuan sekalian, sikit je kita buat ni, tapi ada rezeki baik dengan orang soleh, baik dengan tuan guru kita, baik dengan asatizah kita. Kita punya talian hayat ni banyak, kan, kenalan-kenalan kita, orang yang dekat dengan masjid, orang yang rajin baca Quran ni, esok ni dia akan cari kita, akan panggil kita semua ni. Mudah-mudahan tak ada seorang pun yang tertinggal.
Jadi oleh kerana Nabi memang nak tolong kita, kita kena buat sesuatu. Dia tak boleh duduk itu aja. Tak apalah, kita ni kalau jahat macam mana pun tak apa, Nabi kan ada. Dia tak betul kaedah macam itu. Kalau kita ni jangan risau sangat, jahat macam mana pun Nabi tolonglah, jangan risaulah. Okay? Semudah itu ke untuk kita sebut kalimah yang sedemikian? Pasti ada sebab dan mesti ada jalan. Nabi dah nak bagi ni, apa yang kita kena buat? Pertama, kita lihat apa yang pernah disebut oleh Imam Qurtubi lagi, saya ambil dalam kitab dia bernama At-Tadhkirah. Syafaat Nabi ni, syafaat Rasulullah ni, dia ada 3 kategori. Pertama dipanggil syafaat umum. Syafaat umum ni Nabi akan bagi pada semua orang. Semua ni termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat manusia yang lain. Ya, umat Nabi Ibrahim ke, umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Saleh, semua akan dapat. Cuma Nabi kata dalam pohon cerita dengan para sahabat, nanti di hari kiamat ramai minta tolong dengan aku. Semua, bukan umat aku aja. Namun aku berikan penjelasan yang lain-lain aku akan tolong juga. Kaum-kaum yang terdahulu pun aku akan tolong, tapi aku pasti akan selesaikan urusan umat aku dahulu. Mana umat Rasulullah ini dapat jaminan apa? Diberikan pertolongan yang terawal. Inilah hadirin sekalian yang menjadi apa kita panggil kecemburuan, sifat cemburu umat terdahulu ni. Mereka kata beruntunglah umat Ahmad. Mereka baca dalam kitab Taurat ni, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ketiga-tiga kitab samawi ini nama Rasulullah dipanggil Ahmad. Cerita kita mereka dah tahu. Mereka kata apa? Pun Allah cerita dalam Quran juga. Beruntunglah umat yang terakhir nanti. Dia orang ni dah yang terakhir. Umur pula tak berapa panjang nisbah dengan kita. Namun di hari kiamat alangkah beruntungnya mereka diberikan syafaat terawal oleh Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kena tunggulah giliran umat-umat yang lain. Sebab tu mereka kata beruntunglah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan tolong semua sekali. Itu dipanggil syafaat syafaat umum. Yang kedua, di padang mahsyar juga Nabi SAW akan berikan syafaat khusus kepada siapa ni? Orang-orang yang beriman. Orang beriman ni orang yang dah mengucap 2 kalimah syahadah, dah memang hidupnya Islam, matinya pun Islam, bangkit kepada mahsyar pun dengan imannya. Doa kita ni tak boleh lepas ni. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilal jannata ma'al iman. 4 benda ni, iman. Kerana apa? Syarat untuk dapat syafaat Nabi yang khusus mesti beriman. Untuk apa orang beriman dapat syafaat? Pertama, kalaulah ditakdirkan na'udzubillah, beriman kepada Allah, tapi timbang amalan, nampaknya syurga tak layak. Mana tempat ni? Neraka. Orang beriman ni ditimbang amalannya, sistem yang Allah letakkan neraca di hari kiamat itu macam mana Allah sebutkan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu seadil-adil hakim? Sekecil-kecil perkara pun Allah nilai. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, jangan kamu pandang ringan pada sebarang bentuk kebaikan, walaupun sekadar melemparkan senyuman sesama mukmin. Senyum je pun, kita kata senyum aja, tapi senyum tu dia punya cerita apa? Memberikan kegembiraan kepada orang lain. Cerita dia senyum, tapi tajuk bagi senyuman kepada orang ni apa? Memberikan kegembiraan pada orang lain. Sebab tu memberikan orang gembira ni macam-macam. Senyum orang gembira, bagi makan orang gembira. Orang tu susah, kita tolong, gembirakan dia. Susah ni mungkin susah dari segi pendapatan dia, kita tolong. Susah hati, ada masalah, bagi dia selesaikan masalah. Apa-apa yang menggembirakan orang mukmin pun dapat juga pahalanya. Tapi ialah hari kiamat nanti kita tak tahu macam mana timbangan-timbangan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar pernah berdoa kepada Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhanku, Engkau hisablah aku ni, timbanglah aku ni dengan perhitungan yang mudah. Sayyidina Umar ni, siapa Sayyidina Umar? Orang yang dah dijamin masuk syurga.
Sahabat Nabi yang telah dijamin syurga ketika hidupnya pun masih minta lagi dengan Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan, hitung amalan aku ni dengan hitungan yang mudah. Oleh kerana kalaulah ada si fulan ini beriman, kira neraka Allah. Na'udzubillah. Mungkinkah akan ada penyelamat syafaat daripada Nabi? Ya, jawapannya ada. Mungkin dia nak takdir macam tu. Tapi bila tengok balik, dalam hidup dia ni selawatnya banyak. Orang ni walaupun dia berdosa ni, selawat dia banyak. Nak dapat syafaat ni, cerita dapat syafaat. Kenapa diceritakan macam itu, tuan-tuan sekalian? Dalam kitab disebutkan macam ni. Bila sebut selawat kepada Nabi SAW, yang namanya selawat, sama ada yang kita ucap itu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan sambil-sambil berjalan, dalam keadaan kita terpaksa, dalam keadaan kita leka, dalam keadaan kita santai-santai, semua pahala. Selawat ini tak ada yang siu-siu. Dia berbeza dengan zikir-zikir yang lain. Baca Quran ada wuduknya, ada adabnya, ada kita punya adab kita dengan Quran ni. Tapi selawat ini, kata para ulama, walau berlakon, walau terpaksa, tetap dapat ganjaran. Kenapa selawat ni? Dah saya berlakon, saya baca skrip aja, dia suruh saya selawat lah. Kan? Hatta kan macam itu. Berlakon selawat, terpaksa selawat, tidak ada yang sia-sia. Maka inilah kita tengok nanti macam mana orang-orang yang bakal mendapat syafaat Nabi SAW. Nabi senang je beritahu pada para sahabat, yang paling awal, yang paling mudah untuk dapat syafaat aku ni yang paling banyak berselawat. Jadi ada kemungkinan yang asalnya Allah tentukan neraka, tiba-tiba ditarik selamat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, syafaat bagi orang beriman. Ni cerita syafaat khas ni. Ada yang Allah takdirkan timbangan amalan baik dengan yang buruk sama. Kalau contoh ada 100, 50 kebaikan, 50 kejahatan. Tadi yang pertama tadi memang dah nasibnya neraka. Yang ini sama. Dan ada orang yang macam ini. Kita baca Quran dalam satu surah panjang, Allah ceritakan, namanya Suratul A'raf. Suratul A'raf ni apa? Antara dua tempat. Syurga tidak, neraka pun tidak. Tengah-tengah. Yang masuk syurga dah masuk syurga, yang neraka Allah dah bagilah neraka. Tapi ada orang berada kat tengah-tengah. Isu dia macam mana? Azab juga. Kan tak boleh. Hati nak masuk syurga juga, tapi tadilah contoh, pahala 50, dosa pun 50. Dan kena tengok balik macam mana orang ini hubungannya dengan baginda Nabi SAW. Selawatnya macam mana? Kan berapa banyak selawat. Dan ini semua kita lihat talian hayat yang mungkin dibantu oleh baginda Nabi SAW. Hari Jumaat menjadikan tuan-tuan sekalian, sebut dalam hadis begini. Tambah sikit cerita selawat. Kata Rasulullah apa? Siapa yang dapat berselawat hari Jumaat, ada sebut tiap-tiap Jumaat, ada riwayat sebut orang ni pernah berselawat 1000 kali pada hari Jumaat. Orang ini tidak akan mati selagi mana tak dapat melihat tempatnya dalam syurga. Hatta yara maq'adahu fil jannah. Siapa yang selawat 1000 kali, Allah tak akan ambil nyawanya selagi belum sempat ataupun belum dapat melihat tempatnya dalam syurga. Bila masa dia mati, mana kita tahu, serah pada Allah. Kita tak tahu bila, kita tak tahu di mana. Tapi manusia boleh pilih cara nak mati macam mana. Tempat yang baik, keadaan yang baik, zikir yang baik-baik. Masanya bila? Wallahualam. Jadi itu kelebihan orang yang hidup dengan 1000 kali selawat sehari. Allah akan tunjukkan. Sebab tu salah satu daripada tanda mati husnul khatimah, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan hamba ni dapat beramal soleh, dapat taufik, dapat petunjuk untuk buat benda baik banyak-banyak sebelum mati. Sungguh pun dulu-dulu mungkin tak berapa baik kan, mungkin dia lah dosa maksiat tu banyak, tapi makin penghujung hidupnya makin baik. Itu di antara tanda matinya husnul khatimah. Jadi cerita apa tadi ni? Orang yang pahala 50, dosa 50 pun kemungkinan mendapat syafaat Nabi SAW. Yang ketiga, bagi kategori syafaat khas ni macam mana? Orang yang dah masuk dalam syurga.
pun masih minta lagi, ya Allah, kalau aku dapat syafaat Nabi alangkah bahagianya. Kat mana orang ni dalam syurga nak minta syafaat apa lagi? Ya Allah, izinkan aku mohon syafaat daripada Nabi SAW supaya kedudukan aku jauh lebih tinggi. Syurga kan banyak tingkatannya. Nak mohon syurga yang paling tinggi, Nabi pernah pesan dengan para sahabat, kalau minta doa dengan Allah masuk syurga ni, panjangkan sikit doanya. Ya Allah, rezekikan kami masuk syurga yang paling tinggi, namanya Jannatul Firdaus. Masuk syurga Firdaus yang paling tinggi. Maka itulah juga satu lagi permohonan daripada orang beriman yang dah masuk syurga pun masih minta lagi bantuan. Ya Allah, izinkan aku nak dapatkan syafaat Nabi. Tengok balik selawat dia macam mana dan sebagainya. Ya, mereka ni juga akan dibantu untuk mendapat bantuan daripada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, hari kiamat yang dinyatakan oleh Allah pada mahsyar ini benda yang sangat mengerikan, benda yang sangat menakutkan, dan tak ada seorang manusia pun yang berjaya boleh istilahnya apa, menembusi pintu syurga. Takkan boleh pergi seorang-seorang, melainkan dengan bantuan Nabi SAW. Kita ambil contoh dekat dunia ni, tengoklah kan, setiap doa kita, setiap doa kan pasti akan didahulukan dengan selawat. Apa kita nak minta semua, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, biasakan doa kita Allahumma salli ala Muhammad, sambung macam-macam doa kita boleh baca. Kenapa dengan selawat? Sebab dengan selawat itulah mudah-mudahan Allah akan terima. Berapa banyak doa? 10, 100, 1000 kali doa, sebab didahulukan dengan selawat. Sehingga kan kalau kita perhatikan Imam Nawawi nyatakan apa, setiap doa yang kita baca pasti akan lebih mudah dimakbulkan oleh Allah jika didahulukan dengan selawat kepada Nabi SAW. Saudara sekalian, dalam kehidupan Nabi kan, cerita tadi syafaat dekat padang mahsyar. Kalau kita tengok balik zaman kehidupan Nabi ketika mengamalkan amalan-amalan yang sahabat tengok, yang boleh belajar daripada Nabi. Saya ambil contoh satu perkara. Ketika mana Nabi nak tidur, cerita nak tidur ni, ada dua hadis. Pertama, hadisnya apa? Kata Abdullah bin Umar, ketika nak tidur, dua surah ini menjadi amalan Rasulullah SAW. Pertama suratul Mulk, yang kedua kembarnya surah As-Sajdah. Dua ni Nabi baca. Tapi kalau jumpa dengan kami, Nabi cerita suruh baca surah Al-Mulk aja kan, yang 30 ayat tu. Kita kalau buka dalam Sahih Muslim, kita baca hadis satu-satu tu kan tuan-tuan sekalian, kita takkan jumpa satu surah yang diceritakan fadilatnya sangat banyak. Surah apa? Al-Mulk. Semua surah ada fadilat. Baqarah ada fadilat, Al-Imran, surah Al-Ikhlas, banyak fadilat. Tapi hadis yang paling banyak cerita fadilat surah ni suratul Mulk. Cerita tentang kerajaan Allah, mentadbir bumi, mentadbir alam dan sebagainya. Nabi pesan kita baca itu, tapi untuk amalan Nabi baca dengan kembarnya surah As-Sajdah. Itu hadis pertama. Hadis kedua, ada juga sahabat menyatakan Nabi SAW ketika nak tidur, Nabi baca dua surah ni. Beza pula. Tadi cerita Al-Mulk, cerita Sajdah. Yang ni Nabi akan baca suratul Zumar, dan yang kedua surah Al-Isra. Kita kalau baca empat-empat ni, bila nak tidur ni, 2 masuk bilik, pukul 10, pukul 11 tak selesai lagi ni. Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Isra, kemudian Az-Zumar, 4 surah ni. Kita kalau tak baca semua, bacalah hari ni baca surah ni, esok baca surah ni. Sebab sunnah Nabi ni sangat-sangat banyak, sangat banyak. Kita tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Ada 10 yang kita tahu, cuba buat satu-satu kan. Saya pun ingatkan diri saya juga, hari ni kita buat satu, esok satu lagi. InsyaAllah setiap orang yang dalam hatinya berniat untuk buat benda yang Nabi pernah buat, InsyaAllah Allah akan rezekikan. Satu demi satu kan kita akan dapat. Kerana apa? Saya nak cerita gini, kenapa Nabi buat benda ni? Kenapa 4 surah ni menjadi amalan Rasulullah? Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Isra dan Az-Zumar. Kerana keempat-empat surah ini banyak menceritakan hal kebangkitan di hari kiamat. Az-Zumar sebagai contoh surah dalam Quran tu kan. Az-Zumar makna dia apa? Kumpulan-kumpulan.
Dua kumpulan kat padang mahsyar. Satu kumpulan yang Allah asingkan mereka ni bakal menuju ke syurga Allah. Kat depannya malaikat akan bawa mereka ni, dipersilakan masuk dan sebagainya. Satu lagi kumpulan depannya malaikat juga, tapi mereka diheret dan dihumban, dihalau untuk masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh pilih ni, aku nak masuk kumpulan ni, nak masuk kumpulan ni. Allah yang tetapkan, oh ni kumpulan ni, orang ni kumpulan ini, berdasarkan amalan masing-masing. Justru untuk nak dapatkan yang namanya selamat dekat padang mahsyar, nak dapat syafaat di hari kiamat, dia mula sekarang kat dunia ni. Sekarang ni maksudnya dekat dunia. Kerana apa? Nabi cerita dia punya kaitan dia. Orang yang beramal soleh, nanti dia akan pergi ke alam berikut yang dipanggil alam kubur. Satu tempat yang gelap gelita, tapi dia akan jadi salah satu daripada taman-taman syurga. Berbahagialah, kata Nabi, itu merupakan tempat yang pertama, transit pertama. Kalau yang pertama okey, yang pertama selamat, maka mudahlah laluan-laluan seterusnya. Kan, orang soleh masuk kuburnya selamat, taman syurga, dibangkitkan hari kiamat pun okey, dipermudahkan, kumpul dalam kumpulan yang baik-baik, ujungnya syurga. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, mati dalam keadaan yang buruk, kubur akan menjadi apa? Salah satu daripada liang-liang neraka. Disebutkan Nabi apa dia? Kata Rasulullah, yang paling mengerikan, paling ngeri, kubur. Kan, kubur paling ngeri. Kita biasa kalau tuan-tuan pernah ikut hantar jenazah, kan, kalau yang hantar tengah malam, saya pernah beberapa kali bila iring jenazah kan, pernah ada satu kampung kita pergi ke bumi pukul 1.30 pagi, gelap gelita dalam malam Jumaat. Rezeki hamba Allah ni meninggal malam Jumaat, tapi ke buminya 1.30 pagi. Kita ramai-ramai nak pergi kubur, nak hantar tu pun dah ngerinya. Kan, tak usah hantar orang ke bumi, kalau malam-malam bawa kita seorang-seorang lalu kat kubur ni, ngerinya. Dalam kereta ni kan, dalam kereta ada lampu, lalu kat kubur kita rasa ngerinya. Bila kita tengok hantar jenazah nak dikebumikan malam dengan spotlight yang dia suluh tu lah, nak ke bumi ni kan, kita bayangkan, ya Allah kan, habis selesai ke bumi, tutup lampu, balik semua sekali, dahlah gelap malam dalam kubur pula. Tapi pasti orang-orang yang soleh akan adalah cahaya-cahaya yang Allah akan sediakan untuk mereka. Cahaya dari Quran, cahaya dari sedekah yang dia buat, cahaya daripada amal-amal soleh ni tadi, kan, dia takkan jadi liang-liang neraka. Pasti orang seperti ini, orang-orang soleh, kubur ini jadi apa? Salah satu daripada taman-taman syurga. Baunya wangi, suasananya sangat baik menanti kedatangan mereka dekat alam kubur dan sebagainya. Jadi itu dia punya, apa nama dipanggil, dia punya tengah-tengah ni. Kalau dekat kubur okey, kat padang mahsyar pun baik, dapat syafaat syurga. Tapi kalau dah dalam kubur pun liang neraka, memang dah itu dia punya mulanya. Esok dibangkitkan dekat hari kiamat, orang-orang yang jahat ini kan, bila bangkit saja dekat padang mahsyar, ungkapan pertamanya pun Allah dah gambarkan sangat buruk lah. Apa ungkapan pertamanya? Celaka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Bangkit daripada kubur dalam surah Yasin. Mereka tu kata, celakalah kami, celakalah kami. Bangkit daripada kubur, perkataan pertama celaka. Man ba'athana min marqadina. Siapa pula keluarkan kami daripada kubur ni? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wahai manusia, kan benda ni dah dijanjikan, rasul-rasul dah bagi tahu. Ni apa hal sebut celaka-celaka ni? Ini kan rasul dah bagi tahu. Ini kan janji Allah. Wa sadaqal mursalun. Utusan-utusan aku dah bagi tahu dah. Cuma dulu masa dekat dunia kamu tak percaya. Manusia akan fikir, betul ke ada hari kiamat ni? Betul ke ada azab kubur ni? Berapa banyak siri, soalan, pertanyaan ataupun sindiran-sindiran daripada orang-orang Mekah bila jumpa Nabi SAW. Dia kata Muhammad bawa benda yang tak nampak. Kan dia tanya Nabi, suruh sembah Allah, Tuhan yang tak nampak. Cerita dosa pahala tak nampak. Syurga neraka pun tak nampak. Bila turun ayat Quran, orang beriman yang pun nombor 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. Habis cerita.
Orang beriman ni, mereka orang-orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Tamat. Kenapa? Kena beriman. Dah memang Allah beritahu begitu. Allah beritahu begitu dan disampaikan baginda Nabi SAW. Justru hadirin sekalian, bila kita cerita apa tadi, Nabi nak beri syafaat, dan Nabi pasti akan beri syafaat kepada tadi golongan-golongan, syafaat umum, syafaat yang khusus dan sebagainya. Jadi kita ni kena cari jalan supaya akhirnya kita di antara orang yang dipanggil, yang ditolong oleh baginda Nabi SAW. Dan antara yang paling mudah yang boleh kita amalkan bersama, Nabi ceritakan yang paling, senang cakap, kalau apa yang paling confirm boleh dapat, kata Nabi, esok dah hari kiamat akan ada satu kerusi khas yang dipanggil apa? Maqamal Mahmud. Maqamal Mahmud dia apa terjemahan dia? Kedudukan yang tinggi dan terpuji. Gitu kan kita dengar kalau dekat azan radio dan sebagainya. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'atah. Wahai Tuhan, kau berikan kepada Nabi kami Muhammad SAW kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah kau janjikan. Kenapa doa dia begitu? Nabi beritahu di hari kiamat akan ada satu kerusi khas. Bentuk kerusinya macam mana wallahu alam. Ada satu tempat khas. Kata Nabi, satu je tempat tu. Dan aku mengharapkan, aku harap sungguh-sungguh, akulah yang duduk kat kerusi tu nanti. Sebab itu siapa yang mendoakan aku dengan bacaan doa lepas azan itu, sampai kita baca innaka la tukhliful mi'ad, dengar azan baca, esok kata Rasulullah, bila aku ditakdirkan duduk kat kursi itu, aku akan panggil balik, aku akan cari balik siapa dulu yang doakan aku sampai aku boleh berada di sini. Hari ini kita doa dengan Allah, moga-moga Allah berikan Nabi kita berada di situ. Nabi kata, aku takkan lupakan orang yang pernah doakan aku. Ini semua ni orang-orang yang bakal mendapat pertolonganku, kata Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, orang-orang yang dalam hidupnya sentiasa hidupnya dengan Nabi. Hidupnya ada kaitan dengan Nabi. Maksudnya apa? Doanya selawat, majlisnya sebut nama Nabi, kan? Lagi apa? Zikir-zikirnya pun ingat Rasulullah. Selawat ni bukan kita bila dengar selawat aja kan, teringat Nabi selawat, terasa macam nak terasa teringat selawat, berada di mana-mana selawat. Orang macam ni, kata Nabi, sangat mudah untuk aku panggil. Aku akan kenal mereka ni. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, sebagai penutup ni kan, sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana boleh kenal umatmu esok di hari kiamat? Nabi jawab dengan dua perkara. Pertama, kata Nabi SAW, apabila wajah umatku bercahaya luar biasa, berbeza daripada umat-umat yang lain. Cahaya daripada mana ya Rasulullah? Mereka dulu hidup dekat dunia istiqamah dengan wuduknya. Wuduk yang kita ambil lepas nak sembahyang, nak baca Quran ini, bukan sekadar kita nak sembahyang aja. Kita ambil barakah amalan berwuduk inilah esok cahaya dekat hari kiamat. Pun Nabi kata ni wajah ni bercahaya, mukanya, tangannya, kakinya, kepalanya. Kata Rasulullah, lebihkanlah sedikit kalau wuduk tu kan, kita basuh muka sampai ke siku, lebihkan sikit, sampai ke buku lali, lebihkan sikit. Kerana apa? Dia akan jadi cahaya yang terang esok di hari kiamat. Kata Nabi, aku kenal inilah umat aku. Yang kedua, kata Nabi SAW, berkat daripada mereka ini, orang yang sentiasa menyebut namaku, kata Rasulullah, yang hidupnya ada kaitan dengan aku, pasti mereka ini akan mudah aku kenal. Seperti mana mudahnya kamu nak bezakan kuda putih dalam kelompok kuda berwarna hitam. Senang cakap, beza umat aku dengan umat yang lain-lain ni senang sangat nak bezakan. Seumpama kuda putih dengan kuda hitam, nampak bezanya. Jadi kita ni merayu dan pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ni akan tersenarai di antara penerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni semua orang boleh dapat, tapi jangan sampai masuk apa yang dicerita oleh Allah dalam suratul Mulk. Mereka kata, ya Allah, kami ni umat Rasulullah, kami ni umat Nabi, malangnya mereka dihalau. Ada kumpulan seperti ini, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
ada orang cari Nabi, ini Nabi kami ni, dihalau oleh para malaikat. Sebab apa? Katanya umat Nabi, tapi nampaknya kamu tak ikut pun apa yang Nabi kamu sampaikan. Moga-moga Allah pelihara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita semua. Sekecil mana pun kebaikan yang kita buat, moga-moga nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua ni mendapat syafaat baginda di hari kiamat. Sekarang itu dahulu dapat kita kongsikan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.